Salam sejahtera. Kita akan melihat ujian untuk atau soalan ujian tes minda atau tes IQ anda. Part pertama ini akan menerangkan dengan cara menggunakan gambar, dan anda perlu klik soalan-soalan tersebut. Klik pada gambar atau soalan tersebut untuk menyusunkan semula berdasarkan soalan yang telah ditanya. Selepas itu, anda akan mendapatkan jawapan yang benar. Jika jawapan yang benar akan dinyatakan selepas 30 soalan yang telah anda menjawab dengan sepenuhnya. Tetapi di sini saya hanya menyatakan beberapa jenis gambar atau soalan sahaja. Yang selebihnya anda boleh melihat di part-part yang seterusnya. Yang ini akan menerangkan mengenai ujian gambar. Melalui ujian gambar ini, anda perlu meletakkan jawapan yang betul di bahagian yang telah ditetapkan. Selepas itu, jawapan akan dinyatakan selepas pengakhiran ujian tersebut. Selepas anda melihat daripada ujian gambar di atas, seterusnya kita akan melihat dari segi ujian tes IQ dengan melihatkan daripada soalan yang logik. Soalan logikal ini bukan hanya berfokus kepada logik dari segi pemikiran anda, tetapi logik dari segi pemahaman dan memberi tumpuan sepenuhnya berdasarkan soalan tersebut. Daripada soalan ini, saya telah menyatakan jawapan berserta dengan jawapan untuk membolehkan anda faham apa kesalahan anda sebenarnya, dan anda tidak meragu-ragu untuk memahami apa yang kesalahan tersebut. Daripada soalan logik ini juga, perfahaman antara satu pernyataan dengan satu pernyataan adalah penting. Ini adalah kerana daripada satu perkataan melambangkan berbagai-bagai maksud. Oleh itu, daripada satu perkataan tersebut, anda perlu memahami balik ayat sepenuhnya mengenai soalan tersebut sebelum membuat jawapan atau membuat penilaian mengenai jawapan. Satu perkataan yang melambangkan jawapan juga adalah suatu yang membawakan kita confused. Daripada pernyataan ini, jika anda menggunakan logikal anda dengan sepenuhnya, anda akan dapat menjawab jawapan dengan betul dan tepat. Selepas anda memahami dari segi ujian tes logikal tersebut, saya akan menerang pula mengenai pertanyaan soalan. Daripada pertanyaan soalan ini, jawapan telah dinyatakan. Berdasarkan jawapan yang dinyatakan, anda mungkin sukar untuk memahami soalan tersebut. Hal ini kerana soalan ini sangat panjang. Jika anda memahami atau melihat satu keyword, anda mungkin boleh menjawab atau memberi jawapan dengan tepat. Hal ini kerana soalan yang mengenai ujian tes yang mengenai soalan ini tidak sukar untuk anda membuat kefahaman. Hal ini kerana jika anda faham apa itu kehendak soalan, mungkin menggunakan masa yang singkat untuk menyatakan jawapan tersebut. Contoh soalan yang diberi adalah mengenai telah ternyata ada yang ternyata gambar, ada yang ternyata dengan ayat-ayat mudah, dan tidak terlalu memberi fokus mengenai suatu perkataan yang sukar untuk anda menggunakan logik. Seterusnya, ujian minda yang seterusnya adalah mengenai geometrik atau dari segi matematik. Jika anda seorang yang logik, mungkin anda akan dapat memahami dalam penyelesaian matematik atau geometrik tersebut. Mungkin setengah orang akan memikir, apakah kepentingan kita memahami geometrik atau matematik ini? Satu hari anda akan memahami apa itu kepentingan mempelajari geometrik atau matematik, terutama dari segi pembelajaran algebra dan sebagainya. Okey, ini merupakan salah satu soalan yang mudah, iaitu siapa yang membelah ikan? Keliru, tidak faham, pening. Pasti ada antara kita yang ketika ini mencongkak dan membayang untuk mencari jawapan teka-teki berkenaan. Mungkin ada juga yang mula melakar
di atas kertas, mencari jawapan ataupun berbincang dengan teman. Sebenarnya jawapan kepada persoalan ini tidak penting, tetapi cara dan kaedah penyelesaian adalah yang utama. Teka-teki berkenaan dicipta oleh saintis terkenal iaitu Albert Einstein yang mendakwa 98% penduduk di dunia ini tidak dapat menjawab dengan tepat. Einstein terkenal kerana mengemukakan teori kesetaraan jisim tenaga. Pun begitu, artikel ini bukan mahu mengajak pembaca menganggun-anggunkan Einstein ataupun menyentuhkan mengenai teori, tetapi sekadar memberi contoh semata-mata. Umum beranggapan sekiranya kita memiliki IQ tinggi, maka kita dikategori sebagai bijak pandai. Jadi bijaksana Einstein, IQ lelaki kelahiran Jerman itu bagaimanapun tidak diketahui kerana dia tidak pernah mengambil ujian yang menentukan jumlah, walaupun ada yang mendakwa ialah hanya 140 sahaja. Setiap manusia apabila berdepan dengan permasalahan seperti teka-teki di atas akan cuba menyelesaikan menggunakan pelbagai kaedah, tidak kira sama ada akan berjaya ataupun tidak. Ia bergantung kepada bagaimana suatu permasalahan itu diselesaikan. Sewaktu di sekolah, mungkin mereka yang tidak gemar kepada matematik pasti merungut jika belajar mengenai algebra, penggamiran dan ataupun perbezaan. Buat apa belajar semua ini? Betul? Bukan kita guna dalam kehidupan. Itu antara runggutan yang sering dikedengaran semasa belajar topik berkenaan. Benar, tidak akan menggunakan untuk makan, bersia-sia, membeli belah, menonton televisyen dan sebagainya. Namun tanpa kita sedar, pembelajaran dan aplikasi subjek-subjek tersebut sebenarnya menajamkan kecerdasan otak.